Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kita dalam sesi tazkirah Ramadan. Jadi sebelum kita mulakan sesi tazkirah ini adalah kita rujuk kepada firman Allah SWT yang berkaitan dengan puasa, yaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, ditetapkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ditetapkan, diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Jadi alhamdulillah, untuk membuat persediaan diri untuk berpuasa, yang insya-Allah besok kita akan berpuasa, kita hendaklah mengetahui tentang perkara-perkara yang perlu dibuat, yang perlu kita buat untuk menyambut ataupun untuk melaksanakan perintah puasa ini. Yang pertamanya ialah rukun lah. Tidak dapat tidak kita kena mengetahui tentang rukun puasa. Rukun puasa tak banyak, ada dua saja. Yang pertamanya niat. Yang keduanya meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Niat hendaklah dilakukan pada waktu malam, iaitu antara maghrib sehinggalah sebelum masuknya waktu subuh. Niat ni kalau nak mudah kita fahamnya, kita berniat untuk berpuasa. Kalau nak dilafazkan ialah sahaja aku berpuasa esok hari bulan Ramadan, wajib atas kerana Allah Ta'ala. Okay. Untuk yang mampu untuk menghafaz, untuk mengerti lafaznya dalam kalimah Arab, bunyinya nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang maksudnya dalam bahasa Melayu, sahaja aku berpuasa esok, yang mana merupakan kefarduan padaku pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu merupakan lafaz niat dia. Tapi apa yang penting ialah niat berpuasa, iaitu kita menyedari bahawa besok dan kita berhasrat untuk berpuasa pada besok hari, yang mana hasrat dan niat itu dilakukan pada malam hari. Yang keduanya adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu yang pertamanya sudah semestinya tidak boleh makan dan minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja adalah dimaafkan. Terlupa pun dimaafkan. Ya. Yang keduanya iaitu dengan sengajanya memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Sesuatu itu sama ada merupakan menggunakan jari ataupun sesuatu objek ke dalam rongga yang ada pada tubuh badan kita. Ya, contohnya rongga hidung. Rongga hidung yang bahagian dalam, kemudian rongga tekak, ataupun rongga telinga, dan beberapa rongga lain yang ada pada tubuh badan. Muntah yang disengajakan, muntah yang disengajakan. Kalau loya-loya tiba-tiba termuntah dalam keadaan dia berpuasa, maka tak batal. Muntah disengajakan ni kita mengetahui dengan perbuatan kita. Contohnya bergigi, mencuci lidah. Ketika kita mencuci lidah, biasanya sebelum ni memang kita akan muntah, tapi kita buat juga pada bulan puasa, maka batal. Kemudiannya gila. Gila ni kalau orang tu gila daripada asal, gila daripada
asal ataupun gila daripada sebelum Ramadan, maka tidak diwajibkan puasa. Bagi orang yang ada sakitnya, contohnya sekiranya dia tak makan ubat, akan datanglah penyakit gila dia. Bagi orang yang macam ni, apabila dia berpuasa dalam keadaan sihat mentalnya, tiba-tiba datang sakitnya itu, maka ketika itu batallah puasanya. Kemudian berhadas, seterusnya berhadas besar. Bagi orang yang berhadas besar akan menyebabkan batallah puasa dia. Hadas besar bagi perempuan, dia dalam keadaan berhaid, walaupun dia puasa, ketika dia berpuasa tiba-tiba di separuh hari tiba-tiba datang darah haid dia, keluar darah haid dia, maka batallah puasa dia. Ataupun seorang yang mengandung tiba-tiba datang tanda-tanda dan dia melahirkan anak dia, wiladah, dan bernifas, maka ketika itu tidak lagi sah puasanya, terbatal puasa dia. Bagi orang yang bersetubuh juga membatalkan puasa. Dan setubuh ni, bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, kifarat dia amat berat dan insya-Allah kita akan bincangkan dalam siri-siri yang akan datang. Keluar mani. Kalau keluar mani yang tidak disengajakan, sebagai contoh mimpi, maka tidaklah batal puasanya. Tapi apabila terbangun dan tersedar daripada mimpi dia, maka hendaklah dia cepat-cepat bersegera mandi wajib. Itu hadas besar. Kemudian yang terakhir, perkara yang membatalkan puasa ni ialah murtad. Murtad ni maksudnya rosak Islam dia. Islam dia rosak dengan sebab beberapa perkara lah, yang insya-Allah kita akan bincangkan secara detailnya dalam siri-siri tazkirah yang akan datang. Sebagai contoh, rosak akidah seseorang itu ataupun murtad apabila dia tidak lagi meyakini akan Islam sebagai agama yang benar, ataupun dia tidak meyakini bahawa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah yang benar, ataupun dia tidak meyakini kebenaran hukum-hukum, perintah-perintah, kebaikan, larangan-larangan yang terdapat di dalam Islam dan dalam Al-Quran, menghina sunnah-sunnah Nabi dan sebagainya. Jadi apabila rosak akidah seorang itu ataupun seorang itu batal imannya, murtad, bukan sekadar dia memeluk agama lain, itu memang murtad lah. Perkara-perkara yang saya sebutkan tadi juga adalah perkara-perkara yang merosakkan akidah dan akan membatalkan puasa dia. Jadi untuk itu cukup sekadar itu untuk hari ini, tazkirah Ramadan. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita puasa yang terbaik pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.